Buletin Utama 16 Mac, saya Muhammad Ahmad Hamdan. Dan saya Azwaliza Azman. Baiklah, kita mulakan dengan laporan ini. Pengangkutan awam negara perlu diperkasakan bagi mengatasi kesesakan trafik yang boleh menjejaskan produktiviti negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu itu telah menyebabkan golongan pekerja kehilangan banyak masa untuk ke pejabat sekaligus merugikan semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata justru masalah itu perlu diteliti Kementerian Pengangkutan yang diterajui menterinya Anthony Loke. Masa yang diambil untuk bekerja, untuk sampai ke tempat kerja, itu adalah masa yang menyebabkan hilangnya produktiviti. Satu kajian yang menarik saya lihat di Bangkok beberapa tahun yang lalu yang menunjukkan berapa bilion dolar kehilangan dari sudut produktiviti semata-mata kerana kesesakan yang parah. Sebab itu jawapannya apa? Jawapannya pengangkutan awam. Tambahnya, satu kerangka strategi bagi menambah baik kemudahan pengangkutan awam yang lebih menyeluruh juga sedang disiapkan. Dan strategi pengangkutan awam yang lebih menyeluruh yang akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dan boleh kita laksanakan mengikut peringkat. Kerana di antara strategi kita adalah untuk meringankan beban rakyat secara umum supaya pengangkutan awam itu ditangani dengan bijaksana. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pelancaran transit aliran massa Fasa 2 MRT Laluan Putrajaya di Serdang siang tadi. Dan selepas mencuba sendiri kemudahan MRT Laluan Putrajaya dari Depo Serdang ke Putrajaya Sentral, Datuk Seri Anwar menyatakan rasa puas hati beliau terhadap perkhidmatan itu. Alhamdulillah, baik, dan kita ajak rakyat gunakan dulu secara percuma sehingga 31 Mac. Dan saya tanya tadi dari segi maintenance, dari segi pengawasan, pengawalan, kebersihan, semua dikawal. Cuma kita minta yang pengguna juga bagi kerjasama. Dengan kemudahan baru itu, kesesakan jalan raya terutamanya bagi jalan dan lebuh raya yang menuju ke Kuala Lumpur, antaranya di Lebuh Raya Maju Expressway dan Lebuh Raya Sungai Besi, dapat dikurangkan. MRT Putrajaya secara keseluruhannya meliputi laluan sepanjang 57.7 km dari Kuasa Damansara ke Putrajaya Sentral dengan 36 stesen termasuk 9 stesen bawah tanah dan 49 set train. Sebelum ini, MRT Laluan Putrajaya Fasa 1 melibatkan perjalanan hingga Kampung Batu telah dibuka untuk pengguna pada 16 Jun 2021. Sementara itu, satu jawatan kuasa Kabinet ditubuhkan bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di Lembah Kelang. Mesyuarat pertama jawatan kuasa itu akan dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Mesyuarat pertama akan dipengerusikan pada awal bulan April oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid. So, Kabinet akan memberikan perhatian yang serius kepada isu kesesakan lalu lintas ini. Itu sebabnya kita telah pun bersetuju untuk membentuk satu Kabinet Komiti. Kabinet Komiti ini akan merangkumi pelbagai kementerian untuk melihat kepada langkah-langkah yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh. Ujarnya jawatan kuasa itu dibentuk kerana isu kesesakan lalu lintas perlu diberikan perhatian serius dan pendekatan terancang akan digunakan dalam menangani isu itu. Ia selari dengan komitmen kerajaan perpaduan dalam memperkukuh serta membangunkan sistem pengangkutan awam negara terutama di Lembah Kelang. Dalam pada itu, MRT Laluan Putrajaya dibuka secara percuma sehingga hujung bulan ini. Wartawan Fahiz Arif turun padang meninjau keterujaan pengguna sebaik saja ia mula dibuka kepada umum jam 3 petang tadi. Tinjauan mendapati rata-rata pengguna berpuas hati dengan edisi terbaru pengangkutan awam Lembah Kelang ini. Difahamkan kekerapan train setiap 5 minit pada waktu puncak dan 10 minit untuk waktu bukan puncak sangat memudahkan, terutama melibatkan warga Lembah Kelang yang berulang-alik ke ibu negara untuk mencari rezeki. Mesti bantu. Boleh kurangkan traffic jam. Sebab dia selesa, cepat. Jimat masa dan juga tol everything.
Jadi masa dia pun saya tengok lebih kurang dalam 45 minit dari Jalan Ipoh sampai sini 45 minit. Okey. Memudahkan urusan perjalanan lah. Especially dekat kawasan KL ni kan banyak kesesakan kan. So bila tambahan MRT ni boleh reducekan kesesakan lalu lintas lah. Dalam pada itu, pembukaan penuh laluan Putrajaya ini dijangka akan mengurangkan kesesakan trafik waktu puncak di semua lebuh raya yang dilalui jajaran MRT ini. 2 tahun lagi, jumlah penumpang harian yang menggunakan perkhidmatan MRT laluan Putrajaya diunjurkan mencecah seramai kira-kira 200,000 orang penumpang. Dan melihat kepada 36 stesen yang ditawarkan, ia meliputi kawasan berkepadatan tinggi dan sekaligus disifatkan strategik dalam mengurangkan kesesakan trafik. Jadi warga kota, apa alasan anda untuk tidak menggunakan perkhidmatan awam? Faiz Arif melaporkan. Perdana Menteri menyatakan komitmen berterusan Putrajaya dalam menyelesaikan masalah infrastruktur sekolah dan kemudahan kesihatan. Jelasnya tumpuan kepada kedua-dua sektor itu perlu ekoran ia dianggap terdesak selain perlu untuk diperkasakan. Untuk tahun ini, kita nak ambil langkah-langkah yang sangat tegas dan berani, belanja yang jauh lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah-masalah basic asas prasarana sekolah. Sekolah daif, tandas di sekolah, kelengkapan-kelengkapan awal di sekolah. Dan juga klinik kesihatan dan perubatan. Beliau bagaimanapun berkata keperluan serta kepentingan kementerian lain antaranya Kementerian Pengangkutan serta Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya tidak akan dipinggirkan dan turut diambil kira. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan soal tadbir urus yang baik akan terus ditekankan dalam memastikan tiada ketirisan berlaku dalam sebarang perbelanjaan di bawah kerajaan pimpinannya. Dalam aspek itu, bukan hanya pemimpin politik sahaja yang perlu dipantau, namun harus turut melibatkan penjawat awam, syarikat kerajaan dan pengurusan. Komited dalam membantu golongan mahasiswa mendepani kos sara hidup yang tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memperkenalkan menu siswa rahmah dengan hidangan pada harga RM3.50. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata inisiatif itu melibatkan 20 universiti awam serta semua politeknik di seluruh negara. Jelasnya inisiatif berkenaan bakal memanfaatkan 320,000 mahasiswa daripada keluarga B40 sekaligus memastikan golongan itu tidak terjejas ketika melanjutkan pengajian mereka. Tak kenakan sewa kepada peniaga-peniaga dan melibatkan keseluruhan 20 universiti, 236 gerai, melibatkan dalam RM3 juta satu tahun. Tak kutip sewa. Jadi dengan tidak mengutip sewa itu dapat mengurangkan harga makanan, maka harga makanan yang disediakan yang dijual kepada pelajar adalah RM3.50. Beliau berkata demikian ketika memantau pelaksanaan inisiatif tersebut di kafeteria Randau Rasa Universiti Kebangsaan Malaysia siang tadi. Pelaksanaan menu itu nyata mendapat sambutan positif dalam kalangan mahasiswa yang berharap agar inisiatif berkenaan dikekalkan. Pada saya, menu rahmah ni sangat membantulah pada golongan pelajar, terutama macam saya dan rakan. Sebab bagi saya, makanan yang sama tapi disediakan pada harga yang jauh lebih murah dan itu sangat berpatutan dan sangat membantu pelajar dari segi kewangan. Saya rasa happy sebab menu siswa rahmah ni bukan setakat harganya murah tapi kualiti makanannya pun yang bagus. Jelas Datuk Seri Khalid Nordin meskipun wujud menu baru itu, inisiatif menu rahmah dengan hidangan pada harga RM5 masih diteruskan di semua universiti awam dan politeknik. Polis menahan 2 lelaki yang dipercayai terbabit kes samun dan mencederakan seorang peniaga di Puteri Harbour, Iskandar Puteri, Johor Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri ACP Rahmat Arifin berkata suspek warga tempatan berusia 40 dan 45 tahun itu ditahan di sekitar daerah itu pada hari yang sama. Demikian situasi cemas kejadian yang dirakam orang awam di lokasi kejadian. Video yang tular di media sosial sejak semalam itu memaparkan 3 lelaki bersenjatakan parang menyerbu sebuah kereta dengan 2 kereta lain menghalang hadapan dan di belakang kereta mangsa.
Menurut polis, suspek pertama ditahan jam 10.15 pagi di Horizon Hill, manakala suspek kedua ditahan jam 9 malam di Gelang Patah. Hasil siasatan, suspek mengaku terbabit dalam kejadian jam 9.45 pagi itu dengan cara melanggar kereta mangsa dan mencederakan mangsa menggunakan parang. Pihaknya juga merampas semula wang tunai RM10,000 yang disambung daripada mangsa yang berniaga secara dalam talian itu. Turut dirampas senjata dan kenderaan yang dipercayai digunakan ketika kejadian. Mangsa yang cedera di kepala akibat ditetak kini stabil dan telah dibenarkan keluar dari hospital. Kedua-dua suspek mempunyai rekod jenayah lampau itu direman sehingga Sabtu ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memanggil lebih ramai individu bagi diambil keterangan berhubung siasatan kes pembinaan kapal tempur pesisir LCS. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menegaskan pihaknya tidak akan memberi pengecualian dan pelindungan terhadap mana-mana pihak termasuk orang kenamaan. Siasatan kini ke arah untuk membuktikan bagaimana ia berlaku dan punca kehilangan wang yang besar. Mendapat makluman daripada program penyiasat, ramai lagi saksi-saksi akan dipanggil untuk diambil keterangan. Dan keterangan-keterangan ini bukan sahaja dalam negara, tetapi juga melibatkan keterangan daripada luar negara. Apabila melibatkan keterangan luar negara, maka kita memerlukan bantuan keterangan luar negara yang dipanggil Mutual Legal Assistance, yang mana ini memerlukan masa sikit untuk kita mendapatkan keterangan daripada luar negara. Saya tidak menolak sesiapa sahajalah, baik VIP ke mana mereka yang terlibat dalam kes ini, semuanya akan dipanggil untuk bagi membantu ke siasatan kes ini. Beliau mengulas kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menegaskan siasatan berhubung isu pembinaan LCS itu perlu diteruskan. Ia berikutan pendakwaan berhubung isu pembinaan LCS pada peringkat awal dijalankan sebelum ini tidak mencukupi, memandangkan ia melibatkan skandal berskala besar dan ketirisan. Selain pendakwaan sebelum ini juga tidak melibatkan tindakan kepada individu yang lebih utama dikatakan terlibat dalam isu perolehan LCS. Tan Sri Azam ditemui selepas menyempurnakan Majlis Pembarisan Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai SPRM Siri 26 di Johor Bahru. Menyentuh perkembangan membabitkan kes jana wibawa, beliau berkata ia masih diteruskan dengan beberapa fail lagi masih dalam siasatan. Ahli perniagaan dikenali sebagai Datuk Roy dibebaskan dengan Jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas tempoh remannya selama 3 hari berakhir hari ini. Magistrate Kuala Lumpur Nur Elina Hanim Abdul Halim membebaskan lelaki berusia 54 tahun itu selepas SPRM tidak mengemukakan permohonan untuk lanjutan reman berkenaan. Peguamnya Fahmi Abdul Moin bagaimanapun berkata lelaki itu kemudiannya ditahan untuk siasatan kes lain membabitkan Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Jelasnya anak guam beliau dibawa ke Ibu Pejabat SPRM Putrajaya dan permohonan reman terhadapnya akan dikemukakan di Mahkamah Magistrate esok. Selasa lalu, 3 individu termasuk seorang lelaki dikenali sebagai Datuk Roy ditahan reman 3 hari bagi membantu siasatan kes penipuan berkaitan program jana wibawa. Sebelum ini, Datuk Roy diburu SPRM kerana didakwa menjadi perancang utama dalam siasatan kes meminta dan menerima rasuah RM400,000 bagi mengelak siasatan membabitkan program itu. 2 lelaki warga United Kingdom yang terbabit sindiket penipuan pelaburan antarabangsa berjumlah lebih RM600,000 dihukum penjara 6 bulan. Hakim Mahkamah Session Shah Alam Rozilah Saleh membuat keputusan itu selepas Andrew Mark Peters, 55 tahun dan Darren Anthony McNicholas, 51 tahun mengaku bersalah terhadap pertuduhan pilihan. Andrew yang juga orang kurang upaya OKU turut didenda RM180,000 manakala Darren Anthony didenda RM140,000. Mahkamah memerintahkan hukuman penjara ditambah masing-masing 22 bulan dan 16 bulan jika mereka gagal membayar denda. SPRM sebelum ini menumpaskan sindiket pelaburan antarabangsa didalangi warga United Kingdom dalam serbuan berasingan di 24 premis pada 21 Februari lalu menerusi Op Tropicana. Difahamkan sindiket itu mengaut hampir RM200 juta daripada mangsa warga Australia dan UK. Malah dipercayai memberi suapan kepada pihak berkuasa supaya mereka boleh terus beroperasi.
Mahkamah Pilihan Raya Terengganu mengeluarkan waran tangkap terhadap Exco Terengganu Muhammad Nur Hamzah selepas beliau gagal hadir di mahkamah. Waran itu dikeluarkan selepas beliau gagal hadir untuk memberi keterangan bagi pembicaraan petisyen pilihan raya Parlimen Marang. Perintah dikeluarkan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Hassan Abdul Ghani yang bersidang sebagai Hakim Pilihan Raya. Terdahulu Peguam Pempetisyen Muhammad Amin Othman memohon waran tangkap terhadap adun Bukit Payung terbabit. Kemarin Exco Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Negeri itu diminta hadir semula ke mahkamah hari ini untuk menyambung memberi keterangannya. Bagaimanapun Muhammad Nur gagal untuk menghadirkan diri dan perbicaraan bagi petisyen pilihan raya Marang akan disambung pada 19 Mac ini. Pada 12 Februari lalu, mahkamah menolak bantahan awal Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang untuk membatalkan petisyen pilihan raya umum ke-15 bagi Parlimen Marang yang difailkan calon Barisan Nasional. Datuk Hassan kemudiannya menetapkan 6 hingga 21 Mac sebagai tarikh perbicaraan penuh bagi petisyen itu. Bantahan turut ditolak membabitkan petisyen pilihan raya Kuala Terengganu dan perbicaraan akan bermula 3 April depan. Sementara itu, Exco Terengganu Muhammad Nur Hamzah menjelaskan beliau tidak hadir ke mahkamah kerana terbabit program kerajaan negeri yang tidak dapat dibatalkan. Beliau menerusi kenyataan di Facebooknya berkata, mahkamah ada meminta untuk hadir semalam namun beliau perlu menghadiri sidang DUN Terengganu. Manakala semalam, pihak Peguam Barisan Nasional kemudian mencadangkan beliau hadir pagi ini. Namun beliau ada komitmen program rakyat termasuk Majlis Perasmian Gunting Rambut selain mengiringi Menteri Besar Terengganu untuk program Ihya Ramadan serta program bersama OKU dan Jelajah Ilmuan. Adun Bukit Payung itu memberi jaminan akan hadir ke mahkamah Ahad ini. Seketika nanti, beli baju raya si bulus sambil menderma. Sungai tercemar, menjejaskan pembiakan kerang. Penyebaran air ini hitam macam air longkang. Dipenuhi sampah sarap, sekaligus menjejaskan hasil pendapatan nelayan. Punca dia tu daripada pencemaran. Bila air kotor, benih-benih kerang yang tumbuh semula jadi tu pupus, mati. Ikuti laporannya dalam Aduan Rakyat. Sabtu ini di Bulletin Utama di 3. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe dengan pelan bayaran mudah dan perkhidmatan penjagaan 7 langkah. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe. Bertemu kembali, syarikat penerbangan Turkiye Turkish Airlines menghargai bantuan yang disalurkan Malaysia dalam misi mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi kuat di negara itu bulan lalu. Pengerusinya Dr. Ahmed Bolat berkata usaha serta bantuan diberikan masyarakat dunia membantu proses pembinaan semula kawasan yang terjejas teruk akibat bencana berkenaan. Sebagai syarikat penerbangan nasional, Turkish Airlines melakukan penerbangan ihsan membawa pasukan penyelamat serta bantuan kemanusiaan dari seluruh dunia ke Turkiye. Actually, after the earthquake, you know that people have, of course, lost lives and some people were injured. And we thank every international community, especially Malaysians. They were in Turkey to help us. Thank you very much. We are here just to show the solidarity with the Malaysian people, and we'd like to inform the people that all over the world, Turkey is still a beautiful country, and time to visit Istanbul and other parts of Turkey, and only certain part is affected, but the others are very fine. Beliau berkata demikian pada majlis mempromosikan Tahun Melawat Turkiye 2023. Turut hadir pengerusi kumpulan media Prima Berhad, Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junid. Menurut Ahmed, Turkiye kini memerlukan sokongan semua pihak untuk membangunkan semula industri pelancongan negara itu.
Majikan atau pemain industri disaran memberi gaji minimum RM3,000 sebulan untuk graduan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, graduan TVET adalah tenaga kerja mahir dan bukannya pekerja daripada sektor 3D iaitu kotor, bahaya dan sukar. Saranan itu juga adalah kerana paras gaji minimum sebanyak RM1,500 dianggap tidak bersesuaian dengan kelayakan kemahiran yang dimiliki graduan TVET. Arti pekerja mahir akan mempertingkatkan produktiviti kepada industri. Dan produktiviti ini akan cara jangka panjang mengurangkan kos untuk menghasilkan end product ataupun end services. Dan ini adalah munasabah kerana ianya bukan pekerja biasa. Ianya adalah pekerja yang telah terlatih dan sesuai dengan kehendak pasaran. Okay. Beliau terdahulu merasmikan majlis menandatangani memorandum kerjasama transformasi program TVET antara syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat bersama kerajaan di Dewan Kuliah Utama Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur. Sebanyak 10 memorandum kerjasama dimeterai, antaranya melibatkan Petronas, Gamuda Berhad dan Malaysian Technology Development Corporation MTDC. Sementara itu, menurut Datuk Seri Zahid, kerajaan komited mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing sebanyak 25% menjelang tahun 2023 dan menggalakkan lebih banyak penyertaan warga tempatan dalam TVET. Kes menzalimi haiwan terbiar terus meningkat. Dalam tempoh 3 tahun lalu, sejumlah 891 aduan melibatkan penganiayaan terhadap kucing diterima Jabatan Perkhidmatan Veterina. Banyak kes membabitkan penderaan keterlaluan dan tidak masuk akal. Apakah undang-undang sedia ada cukup untuk menangani kezaliman ini? Ikuti laporan Siti Khadijah Jaafar. Dari menyepak hinggalah memukul kucing dengan objek tertentu selain dijerut dengan tali. Malah ada yang tergamak memasukkan kucing ke dalam mesin basuh di kedai Dobby layan diri. Itu hanya sebahagian kisah menyayat hati yang menimpa si bulus seperti yang pernah dilaporkan media sebelum ini. Tidak kurang mendapat perhatian terutama pencinta haiwan ialah kucing jalanan. Berkeliaran di merata-rata tempat untuk mencari makanan. Lebih malang jika masuk ke premis yang orang tidak berkenan. Bukan sahaja dijirus air dan dihalau, malah ada yang ditendang tanpa belas kasihan. Begitu juga kucing peliharaan di rumah. Kenaikan harga barang serta tekanan emosi menyebabkan sesetengah pemilik mengabaikan mereka, termasuk tidak memberi makanan secukupnya, mengabaikan kebersihan serta tidak memberi rawatan kepada kucing yang sakit. Di sebalik penguatkuasaan Akta Kebajikan Haiwan 2015, Akta 722 yang turut mengenakan hukuman berat kepada pesalah termasuk hukuman penjara kepada mereka yang didapati menzalimi binatang. Namun masih lagi terdapat setengah ataupun segelintir individu yang secara terbuka maupun terang-terangan berani melakukan penganiayaan maupun kezaliman terhadap binatang. Aduan diterima, tindakan diambil. Tidak kurang ada pelaku yang sudah dihadapkan ke mahkamah dan dikenakan tindakan termasuk hukuman penjara serta denda. Setakat ini yang kita terima kes kebanyakannya yang memukul sehingga cedera, memukul sampai mati pun ada dan sebagainya lah. Ya. Jelas meskipun tindakan undang-undang diambil, kezaliman berterusan. Presiden Kelab Kucing Malaysia Khalid Rashid berkata, banyak kes penganiayaan diterima pihaknya melibatkan segelintir warga asing yang berpura-pura mengambil kucing untuk dipelihara. Minggu depan dia datang lagi, nak kucing lagi. Kata mana? Nak beli banyak. Bila kita rumah dia, kucing tu tak ada. Lebih menyedihkan apabila ada yang membawa balik kucing ke rumah untuk dijadikan hidangan peliharaan eksotik mereka. Ada juga yang orang Malaysia sendiri, orang kita tempatan yang sanggup ambil kucing untuk bagi ke haiwan dia iaitu ular dan sebagainya. Ada juga pura-pura mohon sumbangan konon untuk merawat kucing yang sakit
Walhal, gambar atau video kucing sakit diambil dari media sosial Pusat Perlindungan Kucing. Bagi yang cintakan haiwan, kezaliman melampau terhadap haiwan comel ini tidak dapat diterima sama sekali. Saya pernah selamatkan seekor kucing yang dibakar. Kucing tu pregnant. Tapi kucing kecil. Kucing tu masa tu umur dia lebih kurang dalam 5 bulan, 5-6 bulan macam tu. Hakikatnya, kezaliman mahupun pengabaian terhadap haiwan perlu dihentikan segera. Dalam laporan eksklusif Saya Esok, Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nor Rashikin menzahirkan harapan undang-undang sedia ada diperkasakan untuk membendung kekejaman terhadap haiwan. Laporan Siti Khadijah Jaafar untuk TV3. Dan bagi pencinta kucing, Aidilfitri kali ini boleh dijadikan ruang untuk beramal melalui pembelian baju raya Si Bulus. Lebih menarik, sebahagian keuntungan jualan koleksi lebaran itu akan turut disumbangkan kepada pusat perlindungan serta individu terpilih yang giat dalam usaha melindungi haiwan berkenaan. Inisiatif membeli sambil beramal ini dilaksanakan sebuah kedai kucing DD Cat dengan menawarkan pelbagai koleksi fashion untuk si comel, antaranya baju Melayu, kebaya, kurung dan kurta. Ia turut bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap usaha membela nasib kucing jalanan. Selain daripada kita lancarkan hari ini, bulan puasa nanti kita nak bagi give back kat society macam rumah penjagaan haiwan, dan kita bukan nak fokus dekat rumah-rumah ni je. Sebenarnya kalau kita tengok TikTok kan, banyak sangat ansang-ansang hero yang menyelamatkan haiwan, especially kucing yang kita perlu bantu. Beliau berharap sumbangan itu akan membantu kucing-kucing terbiar yang mengalami pelbagai masalah kesihatan serta memerlukan pembelaan sewajarnya. Projek istimewa ini turut disertai pemenang pelakon wanita popular tonton Anugerah Drama Sangat 2023, Anna Jobling yang juga merupakan pencinta kucing. Ana memang sangat terharu bila Ana dapat tahu Ana boleh buat kolaborasi untuk DD Cats punya baju raya kucing sebab Ana memang pencinta kucing, pencinta haiwan. So, bila Ana dapat tahu boleh buat projek ni, kita orang akan bagi untung kepada the whole sales. Kita orang bagi like a part of it to rumah perlindungan haiwan, rumah perlindungan kucing bulan Ramadan ni juga. Bagi yang ingin membeli sambil menderma, koleksi ini tampil dengan 6 warna menarik untuk digayakan kucing kesayangan. Himpunan ribuan rakyat Syria gesa Presiden letak jawatan. Laporannya seketika nanti. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe. The Takaful industry. What are the key drivers of growth? Also, what challenges are Takaful operators expecting to face in 2023? I'm Anita Wu. And I'm Nor Azman Zainal of Takaful Malaysia. Join us on Money Matters. This Saturday, 5 p.m. only on TV3. Laporan Detik Niaga, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN sasar 50,000 pembayar cukai akan tampil dalam program pengakuan sukarela khas SVPD 2.0 yang bakal bermula 1 Jun nanti hingga akhir tahun depan. Pemilik perniagaan dan individu yang tidak pernah melaporkan pendapatan sebelum ini selain golongan influencers dan TikTokers antara yang mendapat perhatian untuk program ini. Oleh kerana mereka adalah dalam public environment sebagai satu peringatan, bukanlah amaran, bahawa lembaga hasil nampak apa yang berlaku. Jadi datanglah ke hadapan. Ini adalah peluang yang terbaiklah dalam SVD ini. MUI selepas siri ke-48 Forum Deloitte Tax Max. Jelasnya pendapatan influencers dan TikTokers boleh dinilai secara jelas melalui jumlah pengikut selain tuntunan kandungan yang telah dimuat naik atas talian. Lembaga hasil juga telah melaksana inisiatif untuk mengadakan sesi debat urus bersama golongan itu bagi memahami dan mendapatkan maklum balas daripada mereka. Untuk rekod SVPD 2.0 ini diumumkan pada Belanjawan 2023 yang membolehkan
memberikan pengampunan ke atas penalti 100% terhadap cukai langsung dan tidak langsung yang tidak dibayar. Invest KL yakin dapat meraih lebih RM2 bilion pelaburan berimpak tinggi dengan lebih 1,500 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi tahun ini. Antara sektor pelaburan yang menjadi tumpuan termasuk ekonomi digital serta pembangunan pusat kecemerlangan serantau. We marked or we put in the trajectory that we need to achieve a minimum of RM2 billion to achieve 35 billion by 2030. The target of 2 billion is an initial target that is still in discussion with the ministry as well as with the board of Invest KL, but we are quite certain that the targets will be much higher. Tahun lalu, Invest KL telah menarik pelaburan bernilai RM2.79 bilion. Ia kenaikan 13% berbanding tahun sebelumnya. Ini didorong penubuhan 13 hub perkhidmatan global termasuk Baxter, Estee Lauder, The Arnott's Group dan Tupperware. Invest KL juga berjaya menjana pelaburan keseluruhan diluluskan mencecah RM21.52 bilion sejak 2011. Meskipun negara bergerak ke fasa pemulihan, sektor pembuatan negara dijangka berkembang perlahan. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, rata-rata pemain industri mengakui mereka kini berdepan tekanan kos input tinggi selain cabaran ketidaktentuan ekonomi global dan domestik. The reason is because of our weakened ringgit had caused the cost of operation increase and the global demand also dropping, and based on WTO World Trade Organizations, they anticipate global trade only grow about 1%. Permintaan luar yang lemah serta ketegangan geopolitik turut dijangka terus menjejaskan sektor pembuatan negara. Bagi domestik pula, peningkatan OPR Bank Negara memberi kesan terhadap kos pengeluaran. Mengulas mengenai peningkatan kos tenaga, pemain industri berharap penyelarasan subsidi di laksana kerajaan dapat dibuat secara berperingkat. Bursa Malaysia kembali ditutup lemah hari ini. Sejajar prestasi saham rantau. Sentimen pelabur dipengaruhi aktiviti jualan equity global secara besar-besaran. Pada jam 5 petang, FBM KLCI susut 0.88%. Sementara itu, ringgit turut ditutup rendah pada 4.5 berbanding dolar Amerika. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2019 menganggarkan hampir 3.9 juta rakyat Malaysia menghidap penyakit diabetes. Menyedari perkara itu, aplikasi program Gaya Hidup Diabetes dilancarkan oleh panel pakar perubatan bagi menerap intervensi amalan pengurusan diabetes dalam gaya hidup pengidap penyakit tersebut. Aplikasi berasaskan web itu merupakan hasil kerjasama panel pakar dari 6 organisasi perubatan negara yang diterajui pakar endokrinologi, Ketua Unit Institut Endokrin Hospital Putrajaya, Datuk Dr. Zanaria Husin. Perubahan gaya hidup memfokuskan sebenarnya kepada kawalan pemakanan, aktiviti fizikal, pemantauan gula dalam darah dan juga menaikkan motivasi lah. So semua ini sama sekaligus dapat membantu pesakit itu mengada apa kita kata self empowerment, menjaga diri dengan lebih baik.
mengaturkan gaya hidup dengan lebih baik. Menurut beliau, aplikasi itu menyediakan program yang melatih pengamal kesihatan selain memperkasakan pesakit dengan pengetahuan, kemahiran dan kesedaran melalui program komprehensif selama 12 minggu. Pengamal kesihatan diberi pendidikan, diberi modul punya education berkaitan dengan gaya hidup yang sihat untuk pesakit-pesakit diabetes. Ya. So melalui online modul training ni, pengamal kesihatan akan mendapat pengajaran dan lepas itu akan boleh menggunakan app untuk pesakit lah. Tambahnya, program itu mensasarkan pelaksanaan di semua institut penjagaan kesihatan, khususnya di peringkat primer, selepas menjalankan projek rintis di lebih 50 klinik kesihatan. So, jika DLP dapat dipraktikkan dengan baik di kalangan semua pesakit diabetes type 2 di Malaysia, kita akan dapat kawalan diabetes yang lebih baik dan mungkin pengawasan dan pengawalan berat badan dan pengurangan berat badan juga akan lebih berkesan. Beliau ditemui ketika pelancaran program Gaya Hidup Diabetes dan Majlis Tandatangan Memorandum Persefahaman yang turut dihadiri Pengarah Bahagian Perkembangan Perubatan KKM, Dato' Dr. Azman Yaakob. Beralih ke laporan antarabangsa. Mahkamah Indonesia menjatuhkan hukuman penjara terhadap seorang pegawai polis kerana lalai hingga mengakibatkan satu daripada tragedi stadium paling buruk dalam sejarah bola sepak dunia. Kejadian tahun lalu di Bandar Malang mengorbankan 135 orang, termasuk lebih 40 kanak-kanak. Tertuduh Has Darmawan yang juga Komander Unit Brigade Bergerak Polis Jawa Barat dijatuhkan hukuman penjara 18 bulan. Defendant didakwa gagal menjangka situasi dan ada pilihan untuk tidak melepaskan tembakan gas pemedih mata bagi membalas keganasan penyokong. Meskipun sebelum ini tertuduh menafikan dia mengarah anggotanya melepaskan gas pemedih mata. Dalam pada itu, hukuman berkenaan lebih pendek berbanding 3 tahun dituntut pendakwa raya. Insiden tercetus selepas kekalahan 3-2 Arema FC di tangan seteru utama dari Jawa Barat, Persebaya Surabaya. Ketika penyokong menceroboh padang di Stadium Kanjuruhan, polis melepaskan gas pemedih mata menyebabkan orang ramai berasa asak menyelamatkan diri. Ribuan rakyat Syria memenuhi jalan raya di Idlib bagi menggesa Presiden Bashar al-Assad meletak jawatan. Perhimpunan pada ulang tahun ke-12 Perang Saudara Negara itu antara yang terbesar sejak beberapa tahun ini. Protes aman sebelum ini menuntut kejatuhan rejim. Namun bertukar ganas, rentetan berlaku pergelutan antara kerajaan dan pemberontakan. Ini mengheret beberapa kuasa luar sehingga memindahkan jutaan rakyat serta membunuh ratusan ribu mangsa. Kaki tangan sektor kesihatan, kereta api dan pelabuhan di Sri Lanka melancar mogok membantah kenaikan mendadak cukai pendapatan dan caj elektrik. Susulan itu, kebanyakan hospital kerajaan menggantung perkhidmatan klinik pesakit luar. Selain operasi kereta api terjejas, berikutan kawalan tentera, ekoran bimbang berlaku sabotaj dan insiden luar kawalan. Mahkamah Pakistan mengarah polis menangguhkan penahanan bekas Perdana Menteri Imran Khan. Langkah itu sekaligus meredakan ketegangan ekoran pertempuran polis dan penyokong Han yang meragut 69 nyawa. Detik cemas dirakam ketika pasukan bomba menyelamat seorang lelaki dihanyutkan arus deras di Sungai Los Angeles, Amerika Syarikat. Usaha yang turut menggunakan helikopter itu berjaya membawa naik mangsa yang berpaut pada tali bomba di tebing sungai. Mangsa yang mengalami hipotermia digegaskan ke hospital untuk rawatan segera. Salam sejahtera, aksi pusingan kedua Badminton All England hari ini menyajikan pertembungan menarik dalam acara perseorangan lelaki. Pemain kebangsaan Eng Ziong akan mengharungi perlawanan yang boleh dianggap terbesar dalam kariernya apabila turun berentap dengan pemain nombor 1 dunia dari Denmark, Victor Solsen, yang juga juara bertahan buat kali pertama. Slot ke suku akhir di Birmingham semestinya menjadi rebutan utama, tetapi dalam masa sama ia, pendedahan dan pengalaman terbaik buat Ziong menguji tahap kemampuannya ketika berentap dengan jago dunia. Apapun, lagi aksi hambar disajikan wakil bergu negara sebentar tadi apabila bergu profesional Ong Yusin Teo Yi menjadi mangsa terbaru tersingkir apabila tumpas kepada juara bertahan Muhammad Shohibul Fikri dan Bagas Maulana dari Indonesia. Yusin Yi mempunyai peluang baik untuk memenangi kedua-dua set,
tetapi gagal mencari mata penyudah menyebabkan pilihan ke-8 itu dipintas saat akhir dan tewas 18-21, 18-21 dalam tempoh 44 minit. Selain Ziyong, Malaysia masih mempunyai seorang lagi wakil perseorangan lelaki, Lee Zijia, dan bergu campuran Tan Kiang Meng, Lai Peijing yang akan beraksi memburu tempat ke suku akhir. Dalam pada itu, penyingkiran bergu lelaki yang juga juara dunia 2022, Aaron Chia dan Soh Ho Yik seawal pusingan pertama All England semalam sememangnya mengecewakan selepas satu lagi harapan bergu wanita, Pelitan dan M. Tinah juga menerima nasib sama kemarin. Pilihan kedua kejohanan itu gagal meneruskan kemarahan, menerusi keputusan 21-18, 14-21, 13-21, tewas di tangan bergu muda Indonesia, Leo Rolly Fernando, Daniel Martin selepas beraksi selama sejam, menjadikan kegagalan langkah jauh di dalam dua pertandingan berturut-turut selepas kandas di pusingan kedua terbuka Jerman minggu lalu. Kalau in term of result memang ya kita cakap ya pasti siapapun kecewa lah, bukan saya saja, player juga kecewa ya. Tapi memang ya kita tengok itu yang the most saya regret itu di first set lah. Di first set mereka actually control the game. Cuma di crucial point itu mereka ada sedikit slow down lah, stay back rather than put pressure ya. Berbagi kurang 2 bulan sahaja lagi sebelum Tamasya Sukan SEA Kemboja 2023 membuka tirainya, jaguh lempar cakra kebangsaan Irfan Samsudin mempersoal tindakan Kesatuan Olahraga Malaysia KOM menetapkan sasaran 10 pingat emas tanpa perbincangan bersama atlet dan perancangan rapi. Menurutnya, KOM sehingga kini belum mempunyai persiapan yang jelas bagi mencapai sasaran berkenaan. Sebelum ini, KOM menetapkan sasaran 10 pingat emas sebagai mampu dicapai selepas prestasi hambar kem olahraga di edisi Hana lalu menjadi kritikan. Namun, Irfan Samsudin yang juga pemenang 5 emas di Tamasya Dwi tahunan itu berpendapat ia hanya bagi memuaskan hati pihak Majlis Olimpik Malaysia MOM dan Majlis Sukan Negara MSN dengan KOM tidak menyatakan secara spesifik dari acara manakah pingat emas berkenaan boleh dihasilkan. It would be nice if they come and call all these athletes, okay, this is our plan, this is our target, instead of direct to media. Bila kita direct media, diorang tak suka. So, why not kau datang ke atlet and then sembang discuss dengan atlet, okay, this is our plan. Okay, sending here, sending atlet here, sending atlet there. So, that's more important. Lagi make sense daripada terus 10 gol. And some athletes like, what 10 gol? Tidak menafikan sasaran 10 emas memang boleh dilaksanakan, namun persatuan perlu menyediakan perancangan persediaan rapi terlebih dahulu dengan tumpuan perlu diberikan kepada atlet sasaran emas. Juga boleh dikatakan sejauh mana keberkesanan persediaan KOM ke Sukan SEA adalah situasi seorang lagi pemenang emas Sukan SEA Hanoi yang juga atlet lompat bergalah negara Nur Sarah Adi yang kini menjalani latihan sendirian susulan jurulatihnya Mansaha Abdul Jalil tidak lagi bersama kem olahraga. Selepas tahun menjalani latihan bersama Mansaha yang tidak lagi menyambung kontraknya bersama KOM, Sarah dilihat lebih selesa meneruskan program latihan jurulatih berkenaan sendirian dengan Mansaha kekal memantau program latihan dari luar. Difahamkan, bekas jaguh lompat bergalah wanita Roslinda Samsu bakal mengambil alih tugas Mansaha di sektor itu selepas ini. But still, benda tu tak boleh putus. Program sampai ke SEA Games tu tak boleh putus. Dengan harapan saya, Coach Mansaha still training saya bersama dengan Coach Linda supaya benda tu smooth, tak ada putus-putus. Tapi tak apalah, buat masa sekarang ni saya tak terima tu as cabaran pun. Saya still turun training, saya tak nak terima tu as tekanan. Just yalah, kita doa, pray for the best lah. Dalam pada itu, Sarawak sah kembali dipilih sebagai tuan rumah Sukan Malaysia SUKMA 2024 untuk kali ketiga selepas edisi 1990 dan 2016. Pemilihan Sarawak itu dipersetujui sebulat suara pada mesyuarat jawatan kuasa tertinggi SUKMA yang dipengerusikan Menteri Belia dan Sukan Hanayuh siang hari ini. Namun agak mengejutkan apabila Johor memutuskan untuk menarik diri terus daripada menjadi penganjur SUKMA sekalipun sudah menerima peruntukan dan menaik taraf gelanggang bagi pengelolaan edisi 2021 lalu yang kemudiannya dibatalkan atas sebab penularan COVID-19. Pemilihan Sarawak selaku tuan rumah 2024 berpandukan kepada persetujuan ahli untuk memperkenalkan sistem penggiliran tuan rumah secara berselang-seli setiap 2 tahun antara Majlis Sukan Negara MSN dan negeri-negeri.
Dan kali ini penganjurannya tidak hanya tertumpu di ibu negeri Kuching, tetapi juga meliputi bandar-bandar lain melibatkan 4 lagi daerah, Miri, Sibu, Sri Aman dan Betong, supaya rakyat negeri itu dapat menikmati acara sukan terbesar tanah air berkenaan secara menyeluruh. Selain itu, jawatan kuasa tertinggi juga meluluskan cadangan supaya 28 jenis sukan wajib dipertandingkan bermula edisi 2024, antaranya sukan yang kurang dikenali ramai seperti judo, wushu dan bowling padang. Selaku tuan rumah juga, Sarawak diberi pilihan memasukkan beberapa sukan tambahan dan telah memutuskan untuk menyenaraikan 4 jenis sukan lagi, iaitu tinju, muay thai, petang dan sukan elektronik, namun ia tertakluk kepada jumlah minimum penyertaan 6 negeri dalam Peraturan Am Sukan Malaysia. Rasional sistem penggiliran tuan rumah itu bertujuan untuk mengurangkan beban kerajaan persekutuan bagi memberikan bantuan kewangan kepada negeri-negeri yang meliputi peruntukan pembinaan dan naik taraf infrastruktur sukan, kos penganjuran dan juga pembiayaan program persediaan atlet-atlet di peringkat negeri. Sarawak mempunyai kemudahan-kemudahan yang mencukupi di kompleks sukan di Kuching pun saya rasa adalah antara kompleks sukan negeri yang terbesar di Malaysia in one place. Satu je yang kita belum ada iaitu velodrome. Dalam pada itu, negeri Kelantan turut bersetuju untuk menerima tanggungjawab selaku tuan rumah SUKMA edisi 2028 untuk memberikan mereka tempoh persiapan yang lebih panjang. Manakala agak mengejutkan adalah tindakan Johor yang mengesahkan mahu menarik diri daripada menjadi penganjur SUKMA sekalipun sudah menerima peruntukan dan menjalankan kerja-kerja menaik taraf kemudahan dan gelanggang sebelum ini. Kita telah mendapat surat daripada Yang Berhormat Menteri Besar dan mereka membuat keputusan berdasarkan kepada salah satu sebab ialah pemulihan daripada pandemik dan sebagainya masih lagi. Itu adalah keputusan yang kita hormati dan kita sama-sama membincangkan tentang tersebut. Sekurang-kurangnya 50 perlawanan pemanas badan diperlukan skuad hoki remaja kebangsaan menjelang penyertaan negara di Kejohanan Hoki Piala Dunia Remaja 2023 yang dijadualkan berlangsung di Kuala Lumpur Disember depan. Setakat ini 24 perlawanan sudah pun diatur dengan bakinya masih dalam perancangan termasuk mengadakan sesi latihan di Eropah pertengahan tahun ini. Setakat ini, seramai 35 pemain menyertai sesi latihan pusat yang diadakan bermula awal tahun ini. Mereka baru selesai mengharungi kempen Liga Hoki Malaysia MHL dan akan diberikan rehat seminggu. Sebelum senarai baru, 30 pemain dipanggil menjalani latihan fasa 2 di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil hujung Mac nanti. Jelas Amin pasukannya akan menyertai 6 aksi pemanas badan menentang klub Liga Hoki Australia selama 11 hari bermula 7 April depan. Untuk kita beraksi di Piala Dunia ni, kita perlu bermain dengan pasukan Europe instead of kita bermain dengan Asian country juga, sebab kita tahu cara permainan pasukan Eropah ni agak berbeza dengan pada pasukan Asia, dan kita akan rancang dan kita harap mendapat restu pada KHM dan harap semua itu akan berjalan lancar. Untuk rekod, selain 14 aksi MHL dan 6 perlawanan seri jelajah Australia, pasukan hoki remaja dijadualkan bakal menyertai Tamasya Sukan C di Kemboja dan Piala Asia Salalah Oman, masing-masing menawarkan 6 perlawanan. Dalam pada itu, pakar pukulan sudut penalti dari Australia, Chris Riello, memulakan tugasnya memperkasakan teknik berkenaan kepada skuad hoki remaja negara menjelang Piala Dunia Remaja 2023 pada sesi latihan di Bukit Jalil pagi tadi. Sesi selama 2 jam bermula 8 pagi memperlihatkan si Riello fokus menurunkan ilmu-ilmu pukulan sudut penalti kepada sebahagian pemain Young Tigers sambil diperhatikan Ketua Jurulatih Remaja Negara, Muhammad Amin Rahim. Yeah, I think it's going quite well. Pick up and then the ability to have a good injection and trap. That's a first, I say 33%. So you have 33% or 30% push, 30% trap has to be good, and then the flicker gets the flick. So we've worked on all 3 at the moment and the speeds have already increased. So we use a speed gun to make sure. Penjaring terbanyak Sukan Commonwealth 2014 itu mempunyai rekod cukup baik ketika bergelar pemain apabila berjaya menjaringkan 116 gol dalam 199 penampilan bersama Australia, dengan sebahagian besarnya adalah jaringan pukulan sudut penalti. Ini berita yang baru kami terima. Pasukan bola sepak pantai negara mengalami keputusan memeretkan pada aksi pembukaan Piala Asia 2023. Skuad bimbingan Muhammad Saiful Muhammad Noor itu dihukum juara 2 kali Iran dengan kekalahan besar 14-5 dalam aksi kumpulan B di Pattaya, Thailand.
Malaysia yang membuat penampilan ketiga berturut-turut di saingan bola sepak pantai Piala Asia melalui cabaran sukar ketika berdepan juara 2013 dan 2017 Iran. Lawan unggul menutup 12 minit pertama dengan kedudukan selesa 6-2. Menyaksikan Faisal Saharudin dan Noazman Abu Bakar muncul menghasilkan 2 jaringan negara. Iran tidak mengendurkan cengkaman pada babak berikutnya, menerusi tambahan 4 lagi gol. Dengan Malaysia terus cuba mengejar kedudukan dari jaringan Muhammad Kushairi Asari dan Muhammad Hasrul Ali. Pada separuh masa ketiga, anak buah Muhammad Saiful Muhammad Nor melepaskan 4 lagi gol kepada pasukan tangga ke-11 dunia itu. Keputusan berakhir 14-5 setelah Muhammad Rizwan Zainal mencatat nama sebagai penjaring gol terakhir Malaysia. Pemain negara mempunyai sehari saja tempoh untuk menyusun semula pasukan apabila dijadual menentang satu lagi juara 2 kali Emirat Arab Bersatu UAE Sabtu ini. First half, we did a lot of mistake like many fall. But second half and third half a bit okay, but still concede goal. So next game we will be more focused. Beralih ke sukan luar negara, tuan rumah kejuaraan bola sepak Piala Asia bawah 20 tahun Uzbekistan menepati ramalan mara ke peringkat akhir selepas menewaskan Korea Selatan 3-1. Terikat seri tanpa jaringan dalam 120 minit waktu permainan menyaksikan penjaga gol Otabek Boymurodov muncul wira selepas menyelamatkan sepakan Kang Seon Jin, Kang Sang Yun dan Kim Ji Soo sekaligus membawa Uzbekistan ke final buat kali kedua dalam sejarah penyertaan. Lawan menanti Uzbekistan di final ialah Iraq yang terdahulu menumpaskan Jepun juga dalam penentuan sepakan penalti selepas kedua pasukan seri 2 sama dalam 120 minit permainan. Semua 4 gol terhasil dalam setiap babak menyaksikan Ali Jasim dan Takatora Inaga saling mengubah kedudukan semasa dalam tempoh 90 minit sebelum Mohamed Jamel dan Naoki Kumata masuk selaku pemain gantian untuk meledak gol pada waktu tambahan. Dalam penentuan penalti, sepakan Kodai Sano yang tepat menuju penjaga gol Iraq Hussein Hassan menghadiahkan kemenangan penuh 5-3 untuk mara ke final buat kali ke-6. Kesukan tenis ATP Jelajah Indian Wells, Daniil Medvedev mengesahkan slot separuh akhir buat kali pertama dalam karier. Hasil kemenangan straight set ke atas Alejandro Davidovich Fokina. Wakil Rusia juga pilihan kelima ini memutlakkan kemaraan selepas mencatat 6-3 dan 7-5 dalam tempoh 1 jam 45 minit. Kejayaan ini menyaksikan Medvedev bakal berdepan Frances Tiafoe dari Amerika Syarikat untuk memburu tiket ke final. Kesaingan wanita, pilihan ke-7 Maria Sakkari mencatat kemenangan 3 set buat kali ke-4 berturut-turut di jelajah WTA Indian Wells. Tewas set pertama 4-6, Sakkari bangkit merakam kebangkitan 2 set berikutnya 7-5 dan 6-1 bagi menetapkan pertembungan menentang juara terbuka Australia Aryna Sabalenka esok. Dan laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan malam ini. Saya Fazil Memerais. Teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali. Pasangan lelaki OKU dan isteri berdepan hukuman mati selepas berdepan 2 pertuduhan mengedar dadah, methamfetamin dan cannabis 5 Mac lalu. Kedua-dua tertuduh Syahrizal Said 46 tahun dan Zarima Yusof 43 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Pasangan itu bersama seorang individu yang masih bebas turut berdepan satu lagi pertuduhan mengedar dadah. Sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan 15 sebatan. 22 Jun sebutan semula kes. Pada sekian paparan malam ini. Visual permulaan musim bunga sakura di Tokyo, Jepun menutup buletin utama. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.